Pasal realiti ni tuan-tuan dan puan sekalian. Orang kita kan pada hari ni kan banyak sikit-sikit realiti kita, realiti pada hari ni rasional, realiti kita pada hari ni, realiti zaman Nabi dulu lain, zaman kita ni lain. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita realiti lah, Dajjal nanti, Dajjal yang akan datang suatu hari nanti, wallahu a'lam bila, na'udzubillah min, kita minta jauh, kita minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada fitnah dia, minta jauh daripada dia dan sebagainya, dan kuncu-kuncunya. Dia datang membawa realiti, dia datang membawa syurga, dia datang membawa neraka. Syurga dia bawa, orang tengok dengan mata, wui syurga. Orang tengok dengan mata, ini neraka. Orang tengok realiti yang dia buat, dia hidupkan manusia. Dia ambil seorang, dia putuskan dua, dia lempak separuh ke timur, lempak separuh ke barat, seru balik main. Realiti Dajjal buat, bukan benda khayalan, bukan benda tipu, realiti dia buat. Dia masuk ke satu kampung, dia hidupkan semua tanam-tanaman. Dia masuk satu kampung, dia musnahkan semua perniagaan, semua tanam-tanaman. Maksudnya dia bertindak sebagai perosak di atas muka bumi. Tapi dia merosakkan sesuatu yang tidak bersama-sama dengan dia. Yang bersama-sama dengan dia, dia berikan syurga. Realiti. Tapi realiti di sisi Allah, syurga Dajjal adalah neraka Allah. Neraka Dajjal adalah syurga Allah. Sebab tu kita jangan mudah tertipu dengan realiti. Realiti yang berada di hadapan kita tak semestinya betul. Sebab apa? Sebab kata Allah di dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan tu dia bagi perelok apa amalan hak kita buat. Jadi sebab tu bahasa apa saya nak buat? Dia memperindah,kanlah. Dia memperindah,kan, bagi percantik apa yang kita buat. Amalan kita waktu kita nampak lagu bagus, tapi sebenarnya tak bagus. Sebenarnya bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Macam tu lah. Berzikir, menari, somersault, lompat lah semua pelik. Mereka melihat bahawasanya apa yang mereka lakukan itu adalah cara yang terbaik. Ini adalah cara yang terbaik bagi rasa semangat, puas hati. Orang macam ni tak payah pergi gym dah. Tak payah jogging. Senang ya, kita tengok mereka berzikir tu, habis zikir tu, kira turun kolesterol tu, banyak. Kalori bakar kalori tu, saya rasakan boleh 50% apa. Dengan cara mereka daripada senaman leher, pinggang, tangan semua ni, sekali dengan dia lompat lagi dengan senaman pernafasan, yoga pun kalah. Jadi mereka merasakan apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik. Kata mereka dengan berdalilkan realiti. Aku berasa sihat, aku berasa segar, tubuh badan berasa okey. Jangan, tak boleh. Kita bukan bergantung kepada hal-hal tersebut. Sebab tu bila orang duk pakai apa? Gelang besi tu, sesat. Orang jual gelang boleh dapat datuk. Tapi tak apalah. Jual gelang besi tu, kan? Tapi tak apalah, ada rezeki dah, kan? Jadi jual gelang tu, tuan-tuan dan puan sekalian, orang pakai gelang tu, Allah berasa macam darah, berasa macam peraliran darah bagus apa semua, berasa macam segar, berasa macam sihat. Kalau tanggalkan gelang tu saja, Allah berasa macam lemah tu dah. Realiti telah menipu dia. Jangan tertipu, tuan-tuan dan puan sekalian. Kesihatan kita di atas muka bumi ni yang menentukan siapa dia. Allah Subhanahu wa taala, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, siapa yang sembuhkan? Allah. Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadawu wa la tatadawu biharam, kata Nabi.
Sesungguhnya Allah lah yang mencipta penyakit dan Allah jugalah yang menciptakan ubat. Maka berubatlah. Jangan kamu berubat dengan benda-benda yang haram. Allah suruh kita berubat, berarti Allah Subhanahu Wa Taala membuka ruang untuk kita mencari, mengkaji, menganalisa hak mana satu ubat, hak mana satu bukan ubat. Tapi jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Khususnya dia kata usaha, tetapi di sana wujud satu pergantungan kepada benda yang dilihat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menegur seorang sahabat yang mengikat satu gelang tembaga di tangan dia. Atas alasan apa? Benda tu mengurangkan kesakitan kulit dia. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, pasal apa hang buat? Dia jawab kepada Nabi, sebab benda ni mengurangkan penyakit dia. Kata Nabi, hang buang lah ni juga. Tanggalkan sekarang juga. Kita pasal apa? Tanggalkan sekarang juga. Inzi'hal an. Tanggalkan sekarang juga. Sesungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan engkau memakai gelang ni, engkau akan berada dalam kerugian selama-lamanya. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Sebab cara dia mempercayai. Okey, sekarang ni ubat kita boleh buat analisa, kita boleh buat kajian. Ubat dia ada bahan-bahan dia dan sebagainya. Kajian, analisa, penelitian, doktor, pakar dan sebagainya. Sebab tu Nabi ada sebut dalam hadis yang jelas. Sesungguhnya man tatabbaba wala ya'lamu man tatabbaba wa laysa ma'ahu at-tibb fa 'alayhi dhamin. Barang sesiapa yang dia merawat orang tetapi pada masa yang sama dia tidak ada ilmu tentang at-tibb, kedoktoran, maka dia tidak akan terlepas daripada dhamin. Maksudnya menjamin orang tersebut. Maksudnya dia terhutang. Kalau dia buat salah, orang tu sakit, kalau orang tu terkena apa, dia kena tanggung semua, dia kena bayar semua dan dia akan dikenakan hukum. Berbeza dengan doktor yang ada kepakaran dalam bidang tersebut, medical, dia buat kajian, dia dapat kelulusan, dia ada sijil dan sebagainya. Maknanya menunjukkan dia ada kepakaran. Kalau berlaku sesuatu kepada pesakit dia, dia tidak dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Sebab itu dah luar daripada bidang kuasa dia. Berbeza dengan orang hak tak ada sijil, hak tak pergi mengaji. Potong orang tu kerat, orang ni jek tu. Ini problem. Jadi ini menunjukkan bahawasanya sesuatu itu berdasarkan kajian dan analisa. Gelang ni khilaf. Khilaf geng-geng ni. Hak geng buat gelang dia berkata baguslah. Hak yang geng yang tak setuju, mereka juga ada analisa mereka. Mereka ada analisa mereka yang membuktikan bahawasanya gelang ni tidak memberi apa-apa kemanfaatan pun. Sebenarnya ia hanya terhasil daripada keyakinan. Benda ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dah bahaskan dah. Ataupun minta maaf, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia bahaskan tentang, dia panggil satu perkara yang terhasil kerana keyakinan. Benda-benda yang terhasil kerana keyakinan. Fitrah manusia ni, bila dia yakin dengan sesuatu, benda tu jadi. Benda tu jadi. Dia yakin kata baik. Yakin kata makan ubat ni bagus. Benda tu sebenarnya psikologi saja. Macam orang kata minum Nescafe. Tak mengantuk. Mengantuk Surabatullah. Kita masa zaman apa ni, saya ingat lagi masa nak exam Faizal kan. Habang lah kat mak push kat Nescafe di sana mahal. Push kat Nescafe, mak kita pun hantar lah berkampit Nescafe. Terik inuan kan. Minum tu mengantuk Surabatullah kat tidur kat. Tani pun kadang-kadang tu dia hanya psikologi je. Berbetulan apa tidak disesuaikan dengan keadaan seseorang. Ada orang tu yang dia jenis sesuai, ada orang tu yang jenis tak sesuai. Kalau tidak, tak ada lah alergi. Pagi orang ni makan, boom, naik bengkak satu badan, udang. Ada orang makan udang tak ada masalah pun. Boleh makan balun udang ke apa ke, semua jenis makan lauk tak ada masalah. Kadang-kadang benda-benda ni dia kembali kepada manusia itu sendiri. Okey, jadi saya katakan tadi pergantungan. Bila orang tengok gelang, pakai gelang,
jadi. Tak pakai gelang, tak jadi. Jadi ini masalah dia. Ini dia telah tertipu dengan realiti dia. Sebab tu kita tak heran apabila datang orang menemui Nabi SAW tentang madu. Kan sahabat Nabi yang sakit perut, Nabi minta supaya dia makan madu. Kata Nabi yang minum madu. Kemudian dia balik-balik beberapa kali dia minum madu, masih duk sakit lagi. Dia mai jumpa Nabi, Rasulullah, aku dah minum banyak kali ni. Pasal apa pasal ni? Nabi kata, sadaqallah wa kadzaba batnak. Allah cakap benar, perut hang tu bohong. Maksudnya hanya dengan kata dekat madu tu. Madu tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut tentang manfaat dia. Kita wajib beriman tentang manfaat madu tersebut. Cuma yang masalahnya adalah perut. Jadi ini cara yang Nabi SAW ajak dan didik kita. Kebenaran itu berada pada nas, dalil, bukan ke realiti. Kadang-kadang masalahnya bukan kita tidak menghormati realiti, kita perlu sesuaikan dengan realiti, tetapi kita kena realiti itu disesuaikan dengan agama, bukan agama itu nak disesuaikan dengan realiti. Maksud saya keutamaan dalam kita membicarakan soal-soal semasa, hendaklah kita meletakkan nas teratas, kemudian realiti itu disesuaikan dengan nas. Wallahu a'lam.